pelajaran akidah untuk tahun 5 ini berdasarkan kepada soalan percubaan UPKK yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Perak bagi tahun 2019. Jadi para pelajar akan mendapat contoh soalan tersebut nanti. Cuma yang pentingnya kita nak bincangkan persoalan-persoalan tersebut supaya kita ambil faham. Bukan kita nak tanda jawapan, tapi nak ambil faham di atas persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Supaya memudahkan kamu untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut kalau kamu dapat soalan yang sedemikian. Baik, khususnya pelajaran akidah, itu ulum syariah, pelajaran akidah. Baik, pada persoalan pertama, dia tanya kitab ... diturunkan kepada Nabi Isa. Mana persoalan ini berhubung dengan masalah kitab-kitab yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Ini kita kena ingat, kitab. Diturunkan kepada kitab apa, diturunkan kepada Nabi apa. Jadi persoalan ni kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa. Kalau dalam kelas tu saya buat contoh mudah. Isa ni kalau eja Rumi, Isa I. Eja Rumi, Isa I. Isa I, S-A, Isa. Dia dia menerima kitab Injil. I juga, I. Itu kaedah nak ingat. Kaedah nak ingatnya tu. Orang kata kunci kira-kira dia. Isa I bertemu dengan I Injil. Setengah pendapat kata dia ada 3 I. Isa diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, kitab Injil dalam bahasa Ibran. I. Ibran. Itu kena ingat kaedah. I. Isa, Injil, Ibran. Kalau Nabi Musa alaihi salam, kitabnya Taurat. MT, Musa MT, Taurat. Dalam bahasa Sirian. Kata Sirian. MTS. Ringkas dia. Nabi Musa, kitabnya Taurat, dalam bahasa Siriani, iaitu MTS. Kena ingat. Itu. Baik, kalau Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya kitab Zabur, DZ. Daud, Zabur, DZ. Dalam bahasa Qibti. Qaf. DZQ. Qibti. Qaf. Qibti. Baik. Itu Nabi Daud. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Muhammad diturunkan kepadanya kitab Al-Quran, Quran, MQ. Dalam bahasa Arab, MQA. Nabi Muhammad, Quran, bahasa Arab. Itu kaedah dia untuk kita mudah mengingat kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebanyak 4 buah kitab. Selain pada kitab ni ada suhuf dia panggil, iaitu lembaran-lembaran. Dia tidak dibukukan. Kalau dibukukan jadi kitab. Mana lembaran-lembaran. Ada suhuf kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa, dia menerima suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu suhuf. Tapi yang kita bicarakan di sini kitab. Kita kena ingat kitab ada 4 buah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kepada Nabi Daud alaihi salam, iaitu kitab Zabur dalam bahasa Qibti. Yang keduanya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Siriani. Kemudian Nabi Isa diturunkan kitab kepadanya, kitab Injil dalam bahasa
Ibrani. Dan yang terakhirlah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Itu soalan yang pertama berhubung masalah kitab. Kena ingat. Kena ingat 4 buah kitab kepada 4 orang Nabi dalam bahasa apa. Baik, soalan yang kedua. Allah Maha Hidup. Mustahil bagi Allah Ta'ala itu ... Apa jawapan? Alif musnah, ba terpaksa, jim lemah, dal mati. Hidup. Allah Ta'ala itu hidup. Dalam bahasa Arabnya hayyah, hidup, ataupun hayyad, hidup. Allah Ta'ala maha hidup. Kaunahu hayyan. Allah Ta'ala maha hal keadaan Allah Ta'ala yang maha hidup. Hidup. Maknanya lawan bagi sifat hidup itu suatu yang mustahil pada Allah Ta'ala. Lawan bagi sifat hidup. Wajib Allah Ta'ala bersifat hidup. Mustahil Allah Ta'ala bersifat apa? Lawan bagi sifat hidup. Al-mautu. Dalam bahasa Arab disebut. Al-mautu artinya mati. Mustahil Allah Ta'ala mati. Kerana Allah Ta'ala hidup yang kekal abadi. Yang kekal. Yang tidak menerima mati. Itu kehidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak seperti makhluk-makhluknya yang diciptanya. Makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asal mereka ini mati, Allah Ta'ala hidupkan mereka. Lalu sampai masanya Allah Ta'ala matikan mereka. Maknanya manusia khususnya menerima kehidupan dan menerima kematian. Dan masalahnya manusia akan menerima kehidupan semula selepas mati. Mana ada kehidupan kedua. Dan kehidupan kedua ni dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak menerima mati. Tidak sama seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang hidup, yang tidak sekali-kali mati dan hidup begitu. Tak. Allah Ta'ala kekal kehidupannya. Kekal kehidupannya. Sebab itu, kita kena tahu apa maksud daripada hidup tersebut. Hidup daripada bahasa Arabnya, hayyah ataupun hayyan. Hal keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Mustahil, iaitu akal kita tidak boleh menerima Allah Ta'ala itu bersifat al-mautu ataupun mati. Mustahil Allah Ta'ala mati kerana dia yang mengurus dan mentadbir alam ini. Kalau Allah Ta'ala mati, siapa yang mengurus dan mentadbir alam ini? Jadi pada akal kita tidak menerima sama sekali bahawa Allah yang mengurus dan mentadbir alam ini akan mati. Sebab itu wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayyan ataupun hayyah, hidup. Allah Ta'ala bersifat dengan hidup. Jadi cukuplah sekadar itu dulu untuk kita bincang soalan 1 dan 2 pada kertas ini. InsyaAllah saya mengharapkan para pelajar dapat memahaminya. Lebih-lebih lagi pada soalan yang kedua itu, maknanya kita kena ingat yang kita belajar sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang ada 20 sifat itu, dan 20 sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Satu sifat harus pada Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui. Sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga para pelajar dapat manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.